Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله الشكر لله ولا إله إلا الله. Kita sambung kelas kita dengan kitab ringkasan hukum-hukum berkaitan dengan jenazah, talkhis ringkasan, dan kita berada masih lagi kita berhenti tengah jalan itu ni pada bab perkara yang diharamkan bagi kaum kerabat si mati. Kita berhenti hari itu ni pada muka surat 61, betul tak? Nah, pada muka surat 61 D. Habis C itu habis kan? D pula. Yang kita ulang balik, di antara benda yang diharamkan bagi kaum kerabat si mati, mana tak boleh buat apabila berlaku kematian dalam keluarga dia, yang pertamanya ialah niyahah, meratap. Tak boleh meratap. Mana duk meratih, tak boleh duk meratih, duk meratap, duk sebut sebut ni kan. Yang kedua ataupun B, menampar-nampar muka. Kita sebut hari tu ni banyak, ada 4 ke 5 hadis, 5, 6, 7 hadis yang menjadi dalil kepada haramnya benda-benda. Yang pertama meratap, yang kedua menampar-nampar muka, tampak muka. Yang ketiga mengkoyak-koyak pakaian. Kemudian yang ketiga ni, yang C ni dia mari dalil kepada kita. Yang keempat ataupun D, mencukur rambut. Cukur rambut orang perempuan lah. Ayo. Orang Arab. Cukur. Bukan cukur kepala, cukur rambut. Cukur rambut. Mana kalau kita bahasa yang paling mudah kita takutnya adalah maknanya protes. Macam protes lah. Protes. Dia tak boleh terima kematian orang yang dia sayang tu. Mencukur rambut. Berdasarkan hadis Abu Burdah bin Abi Musa, katanya, waja'a Abu Musa waja'an faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahli fasahat imra'atun min ahli. Fasahat itu apa nama, hak tu dalil bagi hak yang pertama tu, berjerit meratap. Falam yastati' an yarudda 'alayha syai'a falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati. Garis bawah tu. Yang tu. Yang tajuk kita di ni, wal haliqati wasyaqqati. Abu Musa
Kata Abu Burdah bin Abu Musa pernah jatuh sakit sehingga pingsan dan tidak sedarkan diri. Mana sakit sungguh, sakit yang sangat berat. Waktu itu kepalanya berada di pangkuan salah seorang isterinya, maknanya bini dia ramai lah tu. Lalu salah seorang isterinya menjerit dalam keadaan dia, yakni Abu Musa, tak mampu untuk menghalangnya. No, sebab Abu Musa ni sahabat Nabi SAW ni, dia tahu tak boleh berjerit, tak boleh berniyahah, no, tak boleh teriak bila ada orang sakit ke, ada musibah ke, tak boleh, no. Jadi disebut di sini dengan jelas oleh perawi hadis ni, Abu Burdah, dia kata perempuan dia berjerit tapi dia nak buat lagu mana? Dah ada sakit, sakit sampai pingsan. Apabila dia sedarkan diri, ni kita jumpa pula afaqa. Hak kemarin dulu belah pagi tu kita jumpa sekali kalimah afaqa tu, hak yang Nabi Musa pergi Bukit Tursina tu, kan? Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika tu, surah apa nama Al-A'raf. Ni kita jumpa pula sekali lagi afaqa. Bila dia sedar, dia berkata, kata siapa? Abu Musa, bila dia jaga, dia sedar, sesungguhnya aku berlepas diri daripada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripadanya. Apa makna berlepas diri? Maknanya aku tak bertanggungjawab. Aku tak bertanggungjawab di atas apa yang mereka buat, seperti mana Rasulullah SAW tak bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Apa dianya? Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri daripada saliqah. Apa maksud saliqah? Perempuan yang mengangkat suara meratapi kematian. Saliqah. Maknanya apa? Makna Rasulullah tak peduli. Maknanya tak akan ambil hirau. Rasulullah tak bertanggungjawab ke atas orang yang melakukan kesalahan. Ketika ada orang mati ataupun orang sakit, dia berjerit, dia berteriak, dia meratap. Satu. Yang kedua, Rasulullah juga berlepas diri daripada perempuan yang mencukur rambut haliqah, yang kita garis tadi ni. Al-haliqah maknanya perempuan yang mencukur rambut. Orang lelaki tak apa, tak ada masalah lah orang lelaki kan. Tapi kalau dia cukur rambut pasal orang mati, tak boleh juga. Dia kosak ke tu, tak boleh juga, kan? Tak boleh juga. Tapi di sini ni disebut cukur sini maknanya orang perempuan. Sebab al-haliqah, kalau lelaki al-haliq, dia tak ada sanggui. Orang lelaki mana ada sanggui? Ni ada sanggui tu orang betina tu. Ni al-haliqah ada sanggui kan? Mana orang betina lah. No? Orang betina atau orang perempuan yang apa nama, bila ada kematian suami dia ke, bapa dia ke, mak dia ke, adik-beradik dia ke, dia nak protes atas kematian tu, dia cukur kepala, cukur rambut, maka ia adalah satu kesalahan besar yang Rasulullah tak ambil tanggungjawab. Rasulullah berlepas diri. Sebab apa? Rasulullah dah beritahu, Rasulullah dah larang. Macam mana Abu Musa tadi ni, dia berlepas diri. Dan asyaqah, dan perempuan yang mengoyak pakaian. Ni hak C tu kan, nombor 3 tu ni. Koyak pakaian, mencarik-carikkan pakaian dia. Dia maknanya protes lah tu. Koyak habis kain baju. Tak ada pasal tu. Kan? Tapi itu dah maknanya orang ni kata bila dah hilang pertimbangan, dia hilang kawalan, maka orang tetua dulu kata pemasuk. Dia masuk tu. Tak boleh nak buat apa dah. Tak usah seperti dia mari pedar tak jadi apa dah. Nah. Jadi kita jagalah. Jaga. Di situlah Allah Subhanahu wa taala
memuji orang-orang yang sabar tu. Wa basyiris sabirin alladhina iza asabathum musibah qalu inna lillah. Berilah berita gembira ke atas orang-orang yang sabar. Siapa dia tu? Apabila mereka ditimpa musibah, dia kata inna lillah. Dia tak ada duk meratih, tak ada duk merungut, tak ada duk berjerit, tak ada duk bertepik, tak ada duk koyak kain baju, tak ada duk tampak pipi, tak ada duk tampak muka, tak ada duk bagi rambut serabut. Allahu Akbar. Ikut tempat kita ni tak ada. Kalau ada, meniru tu. Kan? Orang ni kadang-kadang orang ada hak jenis orang hak yang buat salah, dia bangga dengan kesalahan dia rasa seronok. Orang lah ni dia kata apa? Famous. Famous. Dalam patah harap dia sebut satu ada istilah begini. Khalif tashhur. Kita hang buat pelik pada orang sikit, hang terkenal lah. Famous. Buat pelik pada orang kan. Khalif tashhur. Kita hang buat pelik pada orang lain, orang pun famous. Orang lah ni panggil apa? Syekh Ibrahim viral. Viral. Betul Muhammad? Viral. Kan. Nama kau roti canai pun roti canai viral. Nak makan nasi pun nasi hak viral. Baru pi. Tak viral tak pi. Betul kan? Duk balik mari duk meratih pula tak? Puas nak boleh makan. Hang duk tekan ambil apa? Allahu Akbar. Di dalam hadis ini, hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Ada 3 lah dalam hadis ni, 3 sekali dihimpun. As-saliqah, al-haliqah, asy-syaqah. Mana orang yang meratak, orang yang cukur kepala, cukur rambut, dan orang yang mengoyak-ngoyakkan kain baju. Dilarang. Dilarang. Jadi peringatlah kalau ada adik-beradik kita mati, ada di kalangan ahli keluarga kita yang buat benda-benda tu, kita kena larang. Itu tujuan kita mengaji. Kita laranglah, kita halang depa. Sekadar kemampuan kita lah. Kalau depa nampak depa duk pulun juga, kita kena cari tangga. Kan, kena keluar. Tinggal nampak guna. Lagi keli depa dik. Lagi keli depa dik. Kan. Hantar apa dia kata? Jam. Dia kata hantar apa? Pak aku tau. Habis. Kan. Kalau kita betul-betul kasih kepada pak mak kita, adik-beradik kita yang mati, kita apa? Berdoa untuk dia. Kan? Berdoa untuk dia. Yang seterusnya, jadi yang keempat ni, apa dia yang dilarang kepada sekeluarga si mati, tak boleh cukur rambut. Cukur rambut. Bahkan di Umri dalil itu 3 sekali di Umri. 3 Umri. Adapun yang lain lagi tu dah disebut dalam babnya yang pertama tu meratak, yang dan disebut pada yang 3 iaitu mengoyak kain baju. Yang seterusnya A, B, C, D, E, mengurai-nguraikan rambut, buat bagi rambut serugun. Orang kita lah, kita cakap tu lah, buat bagi rambut serabut tu. Kan? Senang. Nak bagi nampak kita ada teruk sangat lah. Ya Allah, kesian. Bagi serabut tu. Allahu Akbar. Mengurai-nguraikan rambut. Dia buat jadi orang noh. Buat kan? Dia buat jadi serabut gitu. Allahu Akbar. Orang segak-segak pun buat jadi serabut juga. Larangan ini berdasarkan kepada hadis seorang perempuan yang membai'ah. Dia berkata, "Kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi walladhi akhadha alaina an la na'siyahu fihi an la nukhammisha wajhan wa la nad'u wailan wa la nashqa jayban wa la nanshura sya'ran." Halah kali itu garis. Halah sekali itu, wa la nanshura sya'ran. Hak tu.
Dalil dia di sini. Yang dikenaki di sini. Yang diambil hadis ni pasal dalam hadis ni ada perkataan tu. Apa dia? Antara perjanjian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kami dalam perkara kebaikan yang kami tidak akan mendarakainya. Para sahabat ni dia ada bai'ah dengan Nabi, ada buat perjanjian. Bila depa masuk Islam, depa buat perjanjian dengan Nabi. Tak mau buat hak ni, tak mau buat hak ni, tak mau buat hak ni. Kita juga ada perjanjian kan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita berjanji pada Allah Ta'ala dulu ni. Waktu Adam dulu lagi. Allah Ta'ala keluarkan anak benih daripada apa? Daripada sulbi Adam tu. Kan? Alastu birabbikum. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Kita pakat jawab belaka. Qalu bala syahidna. Tu kita dah buat janji. Kita dah buat janji bahawa Allah Ta'ala tu kita nak beribadat kepada dia. Tapi bila kita mari atas dunia ni, ikutlah janji tu. Kalau kita tak beribadat kepada Allah, maknanya kita telah memungkiri janji. Macam tu juga dengan para sahabat ni, dia ada buat janji dengan Nabi. Bila mereka masuk Islam, adalah mereka buat janji dengan Nabi. Di antara perjanjian mereka dengan Nabi, kata seorang sahabat perempuan ni, dia kata apa? Tidak mencakar-cakar muka kalau ada kematian. Kalau ada kematian, ni dia ulang balik. Tak mencakar muka. Hak tak cakar muka ni duduk apa? Muka surat apa nama? Tak perkara kedua tu. Tidak mencakar-cakar muka. Orang utara kata apa? Garu, rengau. Rengau. Budak-budak lah ni tak erti cakap dah lagu tu. Rengau. Kan? Tak rengau cakap muka. Tidak mencakar-cakar muka. Tidak mengangkat suara ketika musibah dengan menyebut kecelakaan yang kita sebut mula-mula tu niyahah tu. Tak meratap. Kan? Habislah aku. Mati dah lah. Siapa dia nak jaga lemu? Siapa dia nak pergi cari roti canai? Tu meratap tu. Meratih orang kata. Kan? Duk menyebut. Menyebut kecelakaan. Kan? Kecelakaan. Sebut dah. Ambil gamak mereka buat. Macam-macam lah duk sebut. Duk mati. Tu tak boleh. Seolah-olah kita tidak reda dengan ketetapan, ketentuan daripada Allah. Sedangkan orang mukmin diajar lah. Diajar kata apa? Qaddarallah. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Allah kata, qul la yusibana illa ma kataballahu alaina. Katakanlah bahawa tidak timpa kepada kita melainkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Allah dah tentukan. Terimalah kan? Tidak mengoyak pakaian. Dia ulang lagi. Pertama, kita tidak cakap muka. Yang kedua, tak mengangkat suara. Maknanya tidak meratap. Yang ketiga, tidak mengoyak pakaian. Dan yang keempat, yang nak di sini, tidak mengurai-nguraikan rambut. Tak buat bagi rambut jadi serabut. Merebang. Tak buat bagi rambut merebang. Kan? Duk buat bagi. Sajalah nak cari kes. Buat supaya orang duduk di Tanjung. Kan? Orang duduk di Tanjung. Tak boleh buat gitu. Kita orang mukmin ni kena steady. Orang utara kata steady. Apa benda pun steady. Kan? Allahu Akbar. Tak semua orang boleh dapat benda tu. Tak semua orang boleh steady. Kan? Tapi semua orang tak. Semua orang yang beriman dengan Allah nak lagu tu. Tapi tak semua yang dapat. Kita haraplah kita dapat benda-benda tu. Macam mana yang dialami oleh para sahabat bersama Nabi SAW. Kan? Yang seterusnya. Jadi yang kelima ni apa dia? Tak mengurai-nguraikan rambut. Mana tak bagi jadi rambut tu merabang, serabut. Tak. Buat bagi tarik-tarik rambut itulah maknanya. Kan?
Buat sebab budak-budak kalau pak dia tak beli aiskrim kat dia. Dia kaki dia buat gitu kan. Lepas tu dia, dia cakap rambut dia tu buat perangai. Kan? Maknanya hilang akal tu. Jadi hilang akal. Hilang pertimbangan. Yang keenam, Jem. Yang keenam ni Jem. Menyimpan janggut dalam tempoh beberapa hari sahaja. Ni bukan orang betina. Ni orang perempuan. Ni apa nama orang lelaki. Menyimpan janggut dalam tempoh beberapa hari sahaja. Dia biar. Dia biar bagi jadi macam tadi kan lah. Jadi sorghum, serabut gitu. Kan? Buat bagi orang ada masalah besar lah dia tu. Masalah besar sungguh. Kan? Sampai janggut, jambang. Misal tu sama panjang dengan janggut dah. Kan? Serabut, rambut pun tutup tengah telinga. Maknanya tidak boleh mengurus diri dah. Tak boleh mengurus diri dah. Macam orang duduk dalam betapa lautan 5-6 tahun tu. Kan? Menyimpan janggut dalam tempoh beberapa hari sahaja. Ada tempoh dia. Taruh janggut, tak buang, bagus, sunnah. Dengan ni dah ni. Dia taruh tempoh dia. Kan? Jalan pula pergi Pekan Berseri, berjumpa dengan seorang perempuan, balik dia bersiap lah. Tu kecoh. Kan? Balik dia bersiap lah. Dia buang apa semua. Pasal apa? Dah nampak dulu tak? Dulu pasal duk teringat kat hak lama. Kan? La ilaha illallah. Macam-macam pasal. Kenapa? Karena berduka cita di atas suatu kematian. Pasal duk berduka cita kematian tu, Cik Mat lagi. Ada kematian, dia pun berduka cita, tak duk fikir. Duk berduka cita tu sampai terlupa nak mengurus diri. Tak ada nak mengurus diri. Kan? Sampai berjanggut lah. Kan? Lalu dan kembali mencukurnya setelah berlalu tempoh tersebut. Bila dia pun terlupa lah, kata ada kematian tadi, dia pun bersiap lah. Bersiap lah. Perbuatan membiarkan janggut ini termasuk dalam makna mengurai-uraikan rambut seperti mana yang zahir macam tadi lah. Lebih kurang macam tadi lah. Dia duduk biar, duduk lock kan. Bukan dia taruh janggut pasal sunnah tak, tapi taruh janggut pasal apa? Pasal tak ada nak menguruskan diri, ataupun taruh janggut pasal apa? Nak protes atas kematian tadi ni. Allah, aku mati habis pasal tak jumpa dah, cari bisa cukup tak jumpa dah. Padahal sebelum tu tak kira lah, tak ada janggut tumbuh lagi, guti nak cukup lah. Kan? Tambahan lagi, lebih lagi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan bid'ah. Cukup janggut tu. Cukup janggut tu. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Khaliful Yahud wan Nasara qussus syarib wa u'ful luha. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, hendaklah kamu menyanggahi orang-orang Yahudi, maka oleh kerana itu potonglah misai, cukuplah misai, biarkanlah janggut. Janggut kita kena biar, misai kena gunting, kena buang. Ada setengah orang tu misai dia tu sampai masuk dalam mulut. Habis tu Arab panggil syarib ni. Ni misai ni Muhammad. Misai ni Arab panggil syarib. Apa sebab? Pasal dia minum dulu. Syarib tu mana peminum. Kan? Syarib tu mana yang meminum. Kita angkat cawan, masuk dalam mulut, dia balas dulu lagi. Dengar hang ni. Saya hang makan kopi tadi. Pasal baru nampak kopi kot misai tu. Dia minum dulu lagi. Sebab tu Arab panggil syarib. Arab dia senang pun nama. Kan? Saya tengok putih tu, sahih minum susu tadi. Pasal apa? Ada tanda di sini. Kan? Itu kena misai, jangan duk tahu. Buang misai. Cukup misai. Ada pun janggut,
Biar. Lepas ke dah. Lepas ke dah. Biar. Nah. Kenapa? Nak menyanggahi orang-orang Yahudi. Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu di dalam api neraka. Ni kita duk baca selalu lah. Setelah diketahui bahawa perbuatan berhias diri dengan mencukur janggut seperti yang dilakukan oleh ramai orang ialah satu maksiat yang zahir, yang nyata, dengan kesepakatan para imam yang empat. Semua mazhab empat melarang kita cukur janggut, kerana ia menyalahi pelbagai dalil syarak. Anda dapat melihatnya dengan jelas dalam kitab Adabuz Zifaf pada muka surat 118-123. Bukan tempat kita nak bahas benda tu. Okey. Jadi yang ke apa tadi? Yang keenam. Yang keenam ni tak boleh. Orang yang kematian ahli keluarga, dia tidak menguruskan diri dia. Di antara tanda dia tak menguruskan diri dia dah, dia biak bagi serabut. Janggut tumbuh ikut dan misai lah apa semua. Pakai duk berkelai tak cam hak mana janggut, hak mana misai. Kan? Jadi sabut, jadi tak terurus, tak boleh, tak boleh. Yang seterusnya, FG, menyiarkan berita kematian di atas menara-menara dan seumpamanya. Lah ni orang tak guna dah tu, orang guna Facebook, kan? Sebut dalam tu kematian apa semua. Nanti kita tengok lagu masyarakat mana yang boleh, masyarakat mana yang tak boleh. Bukanlah makna tak boleh langsung habaq kat orang kata kematian. Kalau tak habaq kat orang pun jadi masalah lah, sebab dia nak ngurus kan. Bila orang mati pun kat duk diam, dia terbau je. Tak boleh lah juga kan. Dia ada kadar dia. Ada kadar dia. Menyiarkan berita kematian di atas menara-menara dan seumpamanya. Bila dengar ada kematian ke, lari mari masjid, Assalamualaikum, hai orang-orang kampung. Cik Saudah telah meninggal dunia. Tak boleh. Tu maksud dia menyiar di menara-menara. Tak boleh lagu tu. Kan? Tak boleh lagu tu. Dan seumpamanya, lah radio ke, dalam TV ke, kan? Tak boleh. Hal ini merupakan perbuatan mengumumkan kematian mengikut cara jahiliyah. Orang zaman jahiliyah dulu ni kalau ada orang mati kan bertepik bertepik riuh kena seluruh kampung riuh, bergegak, bergempita, berjerit lah, macam-macam lah, kan? Telah sabit riwayat daripada Huzaifah bin al-Yamani bahawa kana idza mata lahul al-mayyitu qala la tu'dhinu bihi ahada inni akhafu an yakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'yi. Okey, ini dalil dia. Apabila ada salah seorang daripada ahli keluarganya meninggal, yakni Huzaifah bin al-Yamani, Huzaifah al-Yamani ni, Huzaifah ibn al-Yamani ni adalah orang yang merupakan pemegang rahsia Nabi. Ini Huzaifah. Banyak rahsia yang Nabi SAW cerita kat dia. Dia simpan. Dia simpan rahsia banyak. Apabila ada kata Huzaifah, apabila ada salah seorang daripada ahli keluarga meninggal, dia akan berkata, Huzaifah kata, dia kata apa? Janganlah kamu semua menghebahkan kematiannya kepada seseorang pun. Jangan duk riuh. Jangan duk riuh.
Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memaklumkan kematian. Mana menghebohkan kematian. Okey. Dalam bab ini adakah maknanya kita tak boleh habaq langsung kat orang? Ada ruang-ruang. Contohnya apabila mati Ja'far bin Abi Talib. Dalam Ja'far ni dia pergi perang dan dia adalah ketua perang di lawangan Rom sana. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi fil yaumi alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Ni hadis yang pertama. Hadis daripada Abu Hurairah bukan cerita tentang Ja'far, tapi cerita tentang seorang raja Habsyah, nama dia Najashi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah mengumumkan berita kematian Najashi. Najashi ni siapa dah? Raja Habsyah, yang mana ada di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah pada kali pertama, kali kedua pergi ke Habsyah tu. Dia bertumpang ni raja ni lah. Dia ni masuk Islam. Raja ni masuk Islam. Dan dalam Al-Quran Allah cerita ni kisah keislaman dia ni asal orang Yahudi, dia masuk Islam. Yang turun ayat wa idza sami'u ma unzila ilaihim tara a'yunahum ma unzila ilaika tara a'yunhum tafidu min ad-da'i. Apabila dibacakan kepada mereka itu dan mereka dengar ayat-ayat yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, kamu akan dapati mata mereka mengalir air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui kebenaran. Dia beriman dengan Nabi SAW. Lepas tu bila dia mati, sampai berita ke Nabi SAW, maka hadis ni kata apa? Na'a Rasulullah SAW na'yan Najashi. Anna SAW na'a an-Najashi. Nabi SAW telah mengumumkan kemangkatan Raja Najashi. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematian dia. Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Dapat berita, dia pun habaq kepada para sahabat, wahai para sahabat sekalian, sesungguhnya saudara kita iaitu Najashi telah meninggal. Kharaja ilal musalla, kemudian dia pun keluar pergi tempat solat. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an, lalu pun dia pun suruh buat saf dan dia takbir 4 kali. Mana sembahyang ghaib lah. Sembahyang ghaib. Itu banyak di kalangan ulama yang berdalilkan tentang adanya solat ghaib ni dengan hadis inilah. Solat ghaib. Jadi dia pun sembahyang. Begitu juga hadis daripada Anas. Mana bukan kata sebarangan, larangan tak bagi kita bak kat orang tak. Ada juga tempat-tempat yang boleh kita maklumkan. Kan? Macam tadi ni seorang yang baik, raja, kan? Habaq kat orang, tujuan dia apa? Tujuan Rasulullah sahabat kepada para sahabat apa? Supaya mereka berhimpun untuk solat ghaib. Itu tujuan dia, kan? Macam baru ni kita bukan kita di Perlis saja, bahkan seluruh Malaysia kan, kematian seorang ulama besar Yusuf Al-Qaradawi kan, mati baru ni. Bukan kita di Perlis saja buat solat ghaib, bahkan seluruh dunia. Maya kita seluruh dunia. Ni seluruh dunia. Mana merata-rata tempat, kan? Hadis Anas pula kata, akhadha ar-rayata Zaidun fa usiba thumma akhadha Ja'farun fa usiba thumma akhadha Abdullah bin Rawaha fa usiba wa inna 'ayna Rasulullah SAW la tadrifani thumma akhadha Khalid bin Walid min ghairi imra'atin fa futiha lahu. Ini kisah Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi SAW. Dalam kisah peperangan ini banyak yang mati. Jadi Rasulullah SAW dia duduk di Madinah ni, orang duduk perang di sana. Tapi wahyu sampai ke dia, Rasulullah cerita apa dia?
Zaid pernah mengibarkan bendera lalu dia terbunuh dalam perang. Dia ada cerita pada para sahabat. Dulu kan ada tanpa orang begini. Video apa tak ada. Kita ni boleh tengok live. Orang duk cakap di sana, kejadian di sana. Kan? Tapi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Rasulullah cerita pada para sahabat, Zaid, pegang bendera lah ni. Zaid bin Sabit, kan? Pegang bendera. Lepas tu orang bunuh dia. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Dia pun terbunuh. Kisah terbunuhnya Zaid ni hebatlah. Dia pegang dengan tangan kanan, orang pancung tangan kanan, dia pegang dengan tangan kiri. Orang pancung tangan kiri, dia kepit dengan paha kanan. Orang pancung paha kanan, kepit pula dengan paha kiri. Kemudian orang rodok dia dengan senjata. Kalau kita, habislah tangan aku cabut lari. Allahu Akbar. Selanjutnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, dia juga terbunuh. Dan sesungguhnya kedua mata Rasulullah SAW menitiskan air mata. Setelah itu kemudian bendera itu dipegang oleh Khalid bin Al-Walid tanpa ditunjuk sebagai panglima dan terjadilah kemenangan. Sejak daripada situlah Khalid bin Al-Walid menjadi ketua tentera sampailah dia dipecat oleh Umar bin Al-Khattab di zaman khalifahnya. Apa benar yang nak cerita di hadis? Hadis nak cerita apa? Rasulullah SAW sendiri mengumumkan kematian para sahabat tadi. Zaid mati dia dah. Lepas tu Ja'far pula pegang. Bila Ja'far pegang, Ja'far pula mati. Abdullah bin Rawahah pegang pula. Abdullah bin Rawahah pun mati juga. Dia pegang oleh Khalid. Bila sampai atas Khalid, Rasulullah menangis dan dia habaq kata, maknanya Rasulullah mengumumkan tentang kewafatan 3 orang sahabat tadi ni. Okey, hadis yang ni panjang sangat. Saya buat secara ringkas kesimpulannya. Maknanya larangan untuk menghebohkan kematian ini, yang pertamanya, perbahasan di kalangan ulama saya sebut secara ringkas. Yang pertamanya supaya tidak menyebabkan ahli keluarga dia tadi ni duk ingat, duk sedih. Kan? Macam kita contohnya macam dia ni senang sangat. Tuan-tuan dan puan, senang sangat apabila ada kemalangan, orang tangkap gambar kepala putih apa, pi dubuh dalam tu. Adik-beradik dia tengok, sayu, tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita tengok senang sangat orang kita ni. Tunjuk gambar putih kepala lah apa, bau-bau ni ada. Saya laranglah dalam masuk dalam grup kita tu. Budak kan? Budak kena ni, saya larang dia padam, saya suruh padam dia padam lah. Tak boleh lah duk tunjuk gitu. Kan? Kita tengok, yalah kita Allahu Akbar, kesiannya, gamaknya dia babak gitu. Yalah kita cakap tu ahli keluarga tu. Tengok, kan? Baby tu dalam keadaan itu maknanya dia akan yujaddid, memperbaharui niyahah dia tadi. Ratapan dia. Dia tengok, wah, teriak. Saya tengok pula, teriak. Jadi kita duk ulang bagi dia tu, duk ingat selalu kesedihan dia. Tak boleh lah. Itu, yang tu tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, larangan tadi ni supaya tidak jatuh kepada musuh. Kan? Supaya tidak jatuh kepada musuh ataupun orang yang benci kepada orang yang mati tadi ni, dan dia tidak mengumpat, tidak mengutuk. Kita tahu, kan? Kita mengaji awal dulu ni, kita apa? Bila ada orang mati, kita tak boleh bercakap melainkan yang elok-elok. Bila orang bercakap tak elok, malaikat doa amin. Itu. Itu lagi di antara punca larangannya. Adapun kalau kita habaq kat orang supaya orang tu mendoakan dia, orang bagus-baguslah. Kan? Habaq kat orang masjid, mati dah kawan tu. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, doa untuk dia. Itu tak apalah. Ataupun kita habaq kat adik-beradik kita supaya depa tahu dan depa boleh mari nak menguruskan jenazah, ataupun habaq kepada pihak-pihak berkenaan. Kan? Duk diam hospital pun tak tahu, kita tak boleh tanam lah pasal tak ada surat.
pengesahan. Lah ni bukan senang. Nak kena ada surat pengesahan daripada hospital. Kebetul kena ada surat apa nama daripada polis. Nak surat perkebumian tu. Kalau tidak ke duk kering dah rumah tu. Kita lah merana nanti. Dia ada maknanya bukan kita larangan tu semata-mata tak boleh. Dengan bila mati kat pakat duk diam belaka. Pakat duk diam atas rumah. Siapa dia nak urus? Dengan kena habaq kat kau nu, habaq kau ni. Cuma jangan kita duk masuk dalam grup WhatsApp dunia tu dah lah. Dengan macam Facebook tu kan. Saya tak berapa nak kenal lah, tengok ada kadang-kadang mereka duk masuk dalam Facebook kan, telah kembali sekian-sekian kan. Tu cara tu tak orang kita tak apa nak sesuai lah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita bak kepada adik-beradik kita dalam grup keluarga ke boleh lah, dalam grup keluarga ke kan. Kalau grup kampung Bukit Cabang ni boleh gagah kot, tak ramai mana pun, ada 400 orang ya kan. Tu pun ada hak yang 3 hari dah baru baca apa dah. Kan berita basi dah dia baru tahu. Itu maknanya larangan menyebarkan, mewar-warkan kematian tadi ni bukanlah secara umum tu terus tak boleh langsung tak. Maknanya ada pak-pak yang boleh. Di antaranya macam tadi ni kematian yang disebut pada raja tadi kan. Cari sebenarnya Encik Abdul Hakim. Raja macam tadi Najasyi kan. Yang keduanya untuk kebaikan dia ataupun untuk maklum pada ahli sekolah bolehlah insya-Allah. Tak ada masalah. Ataupun semata-mata nak umum, nak bagi orang kata kadang-kadang orang nak tengok dia lah orang yang mula-mula menyampaikan berita. Dia kadang-kadang dia lagu tu dia berebut berita sahih ke tak gini tak kira lah. Sampai 3 kali mati dah tak mati lagi kawan tu. Kan? Kawan tu tak ada mati ke, habaq kita mati dah. Kan? Baru taklif nyawa. Taklif nyawa ni orang pensan pun tak menyawa ke? Dia mati dah. Telah kembalilah ke rahmatullah. Sedap. Kan? Kawan tu jaga-jaga baca WhatsApp ke bila aku mati. Tak boleh. Ada kes lagu tu. Kan? Kali ketiga mati baru jadi. Tu mati hidup balik orang kata. Padahal kawan tu tak mati. Bagi jenis lagu tu, jenis apa nama? Nak habaq kita dialah orang mula-mula menyampaikan berita itu. Padahal berita tu benar atau tidak benar tak tahu lagi. Moga-moga masuk ya. Bolehlah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang betul-betul memahami agama dan menjalani kehidupan mengikut agama yang sebenar dan bersabar di atas segala musibah, segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.